Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 yang terdiri daripada Muhammad Syafiq bin Faisal, Muhammad Amin bin Muhammad Khidzir, Muhammad Zul Hakim bin Masri, Muhammad Azri Syafiq bin Azlan, Amirul Hafiz bin Kamaruddin, Muhammad Maziz bin Abdul Manab, Azman bin Abdul Latif, Muhammad Nur Aidil bin Zahid akan membincangkan tentang biodata beberapa tokoh-tokoh terkenal di Malaysia serta sumbangan mereka terhadap negara. Mari kita mulakan. Pengalaman negara dijajah oleh beberapa kuasa asing selama beratus-ratus tahun menjadikan semangat rakyat untuk memiliki tanah air kian menebal. Justru itu, semangat dan kesedaran ini mula disalurkan melalui pelbagai cabang sehingga berjaya memberi kesedaran secara menyeluruh kepada rakyat. Tun Abdul Razak. Beliau merupakan Timbalan Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga merupakan salah seorang perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London pada tahun 1956. Beliau telah menyiapkan perlembagaan kemerdekaan pada tahun 1957. Beliau kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri kedua pada tahun 1970. Tun Abdul Razak telah memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB yang bertujuan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera Malaysia. Seterusnya, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Pada 1 Mei 2000, Tan Sri Zeti telah dipilih sebagai Governor Bank Negara Malaysia yang ke-7 dan mencatat nama sebagai wanita pertama yang menyandang jawatan itu. Beliau banyak memperkenalkan pelbagai strategi berkesan yang memberi impak positif kepada sektor ekonomi dan kewangan. Di peringkat antarabangsa, Tan Sri Dr. Zeti telah mendapat pengiktirafan sebagai Governor Bank Negara yang terbaik di dunia. Beliau sering diberi penghormatan untuk diberi ucap tama di forum-forum kewangan antarabangsa sebagai wakil Asia. Hasil daripada pentadbirannya, Malaysia berjaya menjalani pemulihan daripada krisis ekonomi yang melanda dunia lebih pantas daripada yang dijangka. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Antara sumbangan beliau kepada negara ialah beliau bertanggungjawab menaik taraf Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dengan tekad dan komitmen untuk memerangi amalan rasuah bukan sahaja di kalangan penjawat awam, malah turut meliputi kaki tangan swasta. Usaha menghapuskan gejala rasuah telah menjadi antara agenda utama dalam pentadbiran beliau. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah merupakan Sultan Kedah yang ke-28. Baginda merupakan yang di-Pertuan Agong yang ke-5 dan yang ke-14. Baginda juga merupakan raja pertama yang memerintah sebagai yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali dan merupakan yang paling lama memegang jawatan. Baginda adalah raja paling lama berkuasa kedua di dunia selepas Ratu Elizabeth II dari UK. Zainal Abidin bin Ahmad ataupun dikenal sebagai Zabah. Lahir pada 16 September 1885 di Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan.
meninggal dunia pada 23 Oktober 1973 iaitu pada umur 78 tahun. Nama panggilan beliau adalah Zakbar. Organisasi yang beliau sertai adalah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu, terkenal kerana ahli akademik dan penulis. Gerakan politik beliau adalah Gerakan Akademik Malaya. Untuk menghargai jasa beliau telah dianugerahkan dengan gelaran Pendeta Bahasa Melayu di Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga pada 1956. Pada 1959, beliau dianugerahkan Doktor Persuratan dari Universiti Malaya. Pada 1973, beliau telah mendapat ijazah Doktor Kehormat Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada 1962, beliau dianugerahkan Panglima Mangkunegara yang membawa gelar Tan Sri. Tun Musa Hitam merupakan antara nama besar dalam pesada politik tanah air yang telah memberi kesan ketara kepada perkembangan landscape politik ketika bergandingan dengan Tun Dr. Mahathir. Beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri kelima 1981 sehingga 1986 dengan agenda memperkasa ekonomi Melayu di bawah Pelan Rancangan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Beliau juga terlibat merangka gerak kerja untuk membangunkan masyarakat luar bandar. Tun Musa Hitam amatlah dikenali sebagai seorang pemimpin yang bersifat pragmatik, berani, analitik dan berfikiran strategik. Pada zaman awal beliau bergandingan dengan Timbalan Perdana Menteri, rakyat Malaysia amat yakin dengan kestabilan politik yang dibina oleh kedua-dua kepimpinan tertinggi itu. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad atau juga dikenali sebagai Tun M ialah seorang doktor dan ahli politik Malaysia yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-7. Beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-4 di mana beliau memegang jawatan selama 22 tahun iaitu daripada 1981 sehingga 2003, sekaligus menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkhidmat. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seberang Perak. Selepas lulus, beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Government English School yang kini College Sultan Abdul Hamid di Alor Star pada tahun 1932. Sumbangan beliau yang paling diingati oleh masyarakat Malaysia dan antarabangsa adalah ketika membawa Malaysia keluar dari krisis kewangan Asia 1997, di mana beliau telah menolak cadangan dan juga dana bantuan daripada IMF yang beliau sifatkan akan memburukkan lagi krisis. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad juga dikenali sebagai bapa pemodenan disebabkan sumbangan projek-projek berprofil tinggi yang dibangunkan pada zaman pentadbirannya, termasuk Jambatan Pulau Pinang, Menara Berkembang Petronas, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Koridor Raya Multimedia MSC, Pusat Pentadbir Putrajaya dan Litar Antarabangsa Sepang. Sumbangan dalam bidang pendidikan pula sepanjang tempoh kejayaan beliau ialah pembinaan Akta Universiti dan College Universiti 1974. Beliau juga menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa UIA dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, serta pengenalan dasar pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris yang terbukti telah meningkatkan profil masyarakat Melayu dalam pendidikan tinggi di Malaysia. Antara sumbangan Tunku Abdul Rahman ialah pada tahun 1956, Tunku mengetuai rombongan ke London untuk menuntut semula kedaulatan negara daripada kerajaan Britain. Perjanjian kemerdekaan ditandatangani di London pada 8 Februari 1956. Tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 Oktober 1957. Sebuah Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Red dibentuk untuk mengkaji perlembagaan bagi tanah Melayu. Sumbangan Tunku yang lain ialah usaha beliau dalam menamatkan ancaman komunis di tanah Melayu. Beliau sanggup mengadakan rundingan, baling dan bertemu dengan Cimpeng. Hal ini jelas membuktikan bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan negara. Sumbangan politik Tunku yang masih disanjung tinggi ialah usaha beliau
membentuk gagasan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tunku telah mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Hotel Adelphi, Singapura. Tujuan beliau adalah untuk menjamin kekukuhan politik, keselamatan, ekonomi dan sosial semua negara yang terlibat. Kesimpulan, kita dapat mengambil iktibar dan menganggap tokoh-tokoh di Malaysia sebagai idola kita atas kepayahan dan kesungguhan mereka untuk memajukan negara Malaysia.